Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Di bulan Syaban yang begitu mulia ini, moga-moga doa kita semua diangkat dan Allah Subhanahu Wa Taala dapat makbulkan dan kita semua dapat kembali sihat seperti yang kita alami sebelum ini. Assalamualaikum semua para penonton, apa khabar semua rakyat Malaysia? Terima kasih yang kekal berada di rumah. InsyaAllah sama-sama kita memberikan input-input yang sangat berguna kerana kami di RTM Saban Malam sebenarnya kembali dengan fakta dan juga kita sebut sebagai maklumat-maklumat penting tentang COVID-19 dan perkara-perkara yang perlu kita ketahui sepanjang kita berada pada PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun memasuki tahap 2 ini. Jadi insyaAllah pada malam ini, kalau anda ingat 2 hari lepas kita bersama dengan Menteri Kewangan sendiri yang datang ke sini untuk membincangkan dan juga memberitahu banyak perkara kepada kita semua. Semalam kami undang CEO SNE Corp Encik Nur Azmi. Itu pun banyak perkara yang usahawan-usahawan patut tahu, dan malam ini mungkin kita nak turun ke lapangan sedikit, kita jemput tetamu-tetamu yang saya kira mewakili masyarakat kita juga untuk sama-sama berkongsi idea dan juga memberikan banyak maklumat tentang beberapa perkara, termasuklah pakej rangsangan ekonomi prihatin yang telah pun kita semua sedia maklum. Baik, saya tak nak ambil masa yang panjang. Dua tetamu istimewa saya pada hari ini, saya sangat-sangat berterima kasih kepada ini dia Profesor Dr. Jamal Osman, Timbalan Pengarah MIER. MIER adalah Malaysian Institute of Economic Research. Ini satu institut yang sangat penting sebenarnya dalam memberikan data-data penting kepada kerajaan. Prof, terima kasih sudah bersama kami. Lama rasa tak bersua. Terima kasih atas jemputan. Okey, baik. Saya rasa ada banyak benda yang Prof akan kongsikan kepada kita pada malam ini. Di ujung sana kita ada Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Encik Azhari, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kuning tali lehernya hari ni ya? Itulah. Ke warna tema AUM? Memang warna korporat sebenarnya. Warna korporat AUM. AUM antara akademi yang saya tengok sentiasa turun pada membantu usahawan kita. Saya rasa dari sudut keusahawanan, Encik Azhari boleh sembang banyak benda lah kepada kita pada malam. Terima kasih banyak sudah bersama kami pada hari ini. Baik, yang menonton di Facebook Live kita, Berita RTM, dan juga Facebook Live AUM Sri yang share daripada Berita RTM, insyaAllah anda boleh ajukan apa jua soalan. InsyaAllah yang sesuai saya akan ajukan kepada panel, dan juga anda yang nak menelefon kami juga boleh manfaatkan talian yang akan kami paparkan seketika nanti. Kalau ada masa kita akan ambil panggilan dan anda boleh berinteraksi bersama tetamu-tetamu saya pada malam ini. Baik, Prof, terima kasih sekali lagi.
Bila kita sebut tentang pakej rangsangan ekonomi, saya rasa rakyat ramai tersenyum daripada pakej pertama yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri di era kepimpinan yang baharu, sehinggalah pakej kurungannya tambahan. Saya rasa ia telah menambat hati banyak pihak, dan MIR tak silap saya menjadi faktor juga penyumbang kepada data-data ke arah penggubalan kita sebut sebagai pakej tersebut. Macam mana Prof di peringkat awal melihat peranan MIR dalam pada pakej-pakej ini nak diumumkan? Baik. Sangat menarik soalan ni. Yang pertama, apa yang MIR lakukan ialah untuk membuat pelunjuran, membuat estimation sejauh mana impact daripada COVID-19 ini kepada ekonomi kita. Dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi kesan pada pendapatan isi rumah, kepada bilangan pekerjaan, kepada harga barang dan seterusnya. Dan dari situ kita memberikan makluman kepada media dan juga pihak-pihak yang berkenaan, iaitu kerajaan sendirilah, tentang potensi impact daripada COVID-19 ini. Dan setelah pengumuman itu dibuat, memang MIR berpuas hati secara umumnya dengan setiap perincian peruntukan itu? Baik, saya fikir pelunjuran yang kita lakukan sedikit sebanyak dijadikan sebagai asas, sebagai panduan lah untuk kerajaan menentukan formulasi yang terbaik dari segi package rangsangan inilah. Mungkin tidak 100%, tapi saya percaya ia menjadi satu panduan yang mungkin berguna untuk menentukan kuantum rangsangan tadilah, terutamanya kesan terhadap GDP, KDNK, kesan terhadap pekerjaan, kesan terhadap yang saya sebut tadi, pendapatan isi rumah dan sebagainya lah. Okey, baik. Bab KDNK itu nanti kita masuk selepas ini. Saya rasa para penonton yang tak pernah masuk ke laman sesawang MIR, anda kena jengah sekejap. Sebab bila saya tengok sabar waktu, anda akan teruja dengan data-data yang telah pun dibuat sendiri oleh MIR dalam pada memberikan statistik yang sangat baik kepada kita semua. Anda kena ke laman sesawang MIR, saya rasa itu sangat baik untuk bacaan kita semua. Baik, Cik Azhari, pakej rangsangan ekonomi prihatin kurungan tambahan khas untuk PKS di peringkat awal, bagaimana usahawan-usahawan melihatnya? Okey, pada awalnya sebelum diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pakej tambahan tu, banyak kegusaran dan keresahan di kalangan pemain-pemain PKS lah. Dan bila diumumkan baru-baru ni, saya nampak ada kata orang satu kelegaan sedikit kepada semua pemain PKS, pemain industri dalam PKS. Kelegaran sedikit sedikit sebenarnya. Kalau ikutkan apa yang diminta tu memang lebih. Itu biasalah, permintaan tak sebenarnya dapat semua kan. Betul. Tapi at least bila dapat tahu ada beberapa angle-angle, sudut-sudut yang utama untuk membantu kelancaran sedikit sebanyak, terutamanya dalam segi aliran tunai untuk syarikat, dengan 3 benda yang paling utama yang kita faham, gaji. Yang keduanya adalah perbelanjaan bulanan, OPEX, yang paling besar adalah rental, kara sewa setiap bulan, dan yang terakhir adalah bayaran balik untuk semua pinjaman yang ada di dalam PKS. So ketiga-tiga angle ni telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi cukup atau tidak, itu bukan satu benda yang kita boleh debatkan, yang kita nak bincangkan lagi lah. Alright, yang apa yang dah ada tu kita gunakan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi sedikitlah kelegaan untuk kita meneruskan perniagaan dalam keadaan yang sangat kata orang gusar dan tak tentu hala ni. Jadi gunakanlah apa yang ada yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebelum saya masuk satu-satu tentang poin-poin penting dalam pakej itu, senario realiti keusahawanan kita, saya teruja apa yang CEO SME cakap semalam. Sebenarnya kalau nak ditengok, apa yang disebut semalam, lebih kurang 80% usahawan-usahawan kita ni hanya mampu bertahan dalam 2-3 bulan saja. Kalaulah COVID-19 ini berlarutan panjang, maka akan mulalah episod-episod getir dalam diri usahawan. Mungkin apa realiti? Saya
sering kongsikan ni kepada alumni Akademi Usaha Mikro sendiri maupun dalam tim saya sendiri pun saya selalu bagi tahu kita belum dengar lagi berita-berita itu sebab kita masih dalam MCO. Betul. Jadi kalau ikut jumlah pendaftaran syarikat di SSM pada 5 Mac ada 7.7 juta enterprise yang berdaftar. Katakanlah separuh lebih kurang 3 juta atau 3.5 juta. Kalau dari segi perniagaan pula ada 1.3 juta perniagaan yang syarikat yang berdaftar. Kalau separuh pun kita ada lebih kurang dalam 500 ke 600 ribu yang aktif lah. So bayangkan kalau lepas mengikut apa yang kata CEO SME Corp tu, kita boleh bertahan 3 bulan saja, apa akan berlaku selepas 3 bulan? Kita tak boleh elak daripada lay off, dari segi unemployment, dari segi retrenchment. So benda-benda ni belum keluar lagi. Saya bukan nak menakutkan masyarakat di luar, tapi itulah realitinya. Itu realitinya. Jadi kami yang pemain PKS ni sedaya upaya cuba untuk mengekalkan momentum dalam perniagaan, mengekalkan pekerja selagi boleh. Sebab kita pun kesian pekerja kita, diorang pun nak makan juga. Betul. Tapi dengan kekangan yang kita ada, cabaran yang kita ada, benda tu kadang-kadang terpaksa keputusan tu dibuat tanpa kata orang memikirkan suatu kesan yang lebih panjang sebab dah tak boleh nak kontrol lagi dah. Kalau 3 bulan cash dah habis tuan, macam mana nak survive? So itulah kelemahan PKS kita pula yang reserve kata Prof tadi masa kita berbicara santai kan. So cash reserve tak banyak dan sekurang-kurangnya dengan bantuan yang diberikan oleh stimulus prihatin itu membantu untuk mengawal aliran tunai. Itu yang paling utama lah tu. Itulah Prof realitinya. Tapi itulah saya tak tahu Prof terlibat langsung dalam bidang keusahawanan atau tak. Saya memang taklah dalam bidang keusahawanan. Cuma kita pengguna, kita menggunakan aliran tunai setiap hari dan antara salah satu benda penting yang diumumkan oleh PM adalah bagaimana nak aliran tunai ini berjalan di Malaysia. Sebab itulah ada diberi wang tunai kepada B40, M40. Bagaimana Prof melihat pentingnya aliran wang tunai ini berlaku dalam negara ketika tempoh ini? Baik, bila kita sebut aliran wang tunai, ia bermaksud kita gunakan wang tu lah. Betul, kena guna lah. Bermakna kita kena berbelanja. Okey, betul. Dan memang tepat sekali lah kata saudara ni, penggunaan perbelanjaan ini sangat penting untuk mencana proses ekonomi. 60% daripada keluaran dalam negara kita, dalam GDP kita adalah komponen perbelanjaan pengguna. Okay. Jadi bayangkan kalau perbelanjaan drastik jatuh mendadak akibat misalnya COVID-19 ini, semua terkurung di rumah, perbelanjaan mungkin terhad kepada makanan, barang keperluan asas. Jadi consumption akan jatuh banyak. Betul. Dan akan memberi kesan kepada proses ekonomi. Dan bayangkan lagi, katalah pandemik ini dah selesai, mungkin ramai yang akan terjejas mata pencariannya, syarikat-syarikat pun akan terjejas, dan proses consumption ni kena berterusan, kena berjalan untuk ekonomi itu terus tumbuh. Di sinilah peranan stimulus tadi. Sebahagian besar stimulus ini ditujukan untuk merangsang ataupun untuk mempertahankan sekurang-kurangnya perbelanjaan pengguna tadi melalui berbagai-bagai package yang dinyatakan seperti subsidi gaji, betul. Kemudian one-off payment untuk B40, M40. Ini semua adalah beberapa cara yang kerajaan tawarkan kepada ekonomi Malaysia supaya proses perbelanjaan, proses penggunaan itu berterusan. Dan ini akhirnya akan memberi kebaikan kepada pengusaha, pada perniagaan, pada syarikat-syarikat, kerana purchasing power, daya beli pengguna itu dipertahankan dengan adanya rangsangan-rangsangan tadi. Saya kira agak signifikan sebenarnya quantum package yang dalam berbentuk cash injection yang akan nanti diberikan kepada penerima-penerima dan akan berlaku kitaran wang tadi dalam ekonomi.
yang lebih 20 juta ya secara direct injection, direct cash injection. Ini satu kuantum yang signifikan sebenarnya. Kita berharap akan berlakulah pengaliran itu, tapi ramai bukan 20 juta, 20 bilion. 20 bilion ya. Lebih 20 juta. bilion. Ya. Cuma ada ramai yang khawatir juga dikala kita berada pada PKP, masing-masing nak simpan duit, tak nak berbelanja sangat. So apa yang akan berlaku kalau duit itu dapat tapi tidak ada aliran tunai yang drastik berlaku? Ia juga meroncakkan PKS. Mungkin sebenarnya tidak semualah. Kita tak boleh membayangkan semua orang bila dapat duit akan terus belanja. Betul, setuju. Tapi sebahagian besar akan berbelanjakan wang itu. Dan sebagainya mungkin akan disimpan untuk kegunaan masa hadapan. Tapi lebih ramai saya fikir akan berbelanja, terus digunakan untuk pelbagai tujuan. Okey, baik. Dan industri yang saya rasa dalam pada ramai PKS yang mengeluh, tetapi usahawan-usahawan makanan runcit, saya rasa mereka antara yang sangat bersyukur sebab kedai-kedai memang dikerumun ramai, makanan pun sangat-sangat hebat industri itu sekarang ini. Saya rasa Cik Azhari kena sentuh banyak tentang industri perkhidmatan dan juga makanan lepas ni. Kita berehat sekejap boleh? Okey, kita jumpa selepas ini dalam Bicara Naratif. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Pastikan penjarakan sosial, kita pasti menang. Break the chain, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Lain-lainnya, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada lain-lainnya, kita mesti menang. Kita duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain, dan kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP. Kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian, kita mesti menang. Kita mesti menang. Itu dia suara Kabinet Malaysia yang baru. InsyaAllah kita pun sama-sama support lah supaya kita dapat putuskan rantaian dan akhirnya kita bebas dari COVID-19. InsyaAllah kita bersama dua tetamu, Encik Azhari juga Profesor. Tadi saya gantung soalan tentang industri yang ada yang terjejas teruk, tapi ada yang beroleh nikmat di kala PKP ini. Industri makanan sebagai contoh. Bagaimana Encik Azhari melihat? Betul. Ada industri yang memang sangat-sangat terkesan sampai zero sales, jualan sampai kosong. Sales. Alright, dan ada juga industri yang memang berlipat kali ganda. Paling senang, yang paling ramai orang perasan adalah peruncitan ataupun direct kedai runcit. Kedai runcit. Sebagai kedai runcit, saya ada juga kawan-kawan yang meniaga kedai runcit yang sampai memerlukan delivery yang lebih ramai. Pas sampai part-timer untuk menghantar barang sebabkan PKP kan tak boleh keluar. Dan itu antara kata orang benda yang baik. Dan bila kita tengok dari segi makanan pula, mungkin kurang orang membeli di restoran, di gerai, tapi orang mencari alternatif lain untuk membeli makanan di online. Jadi perjalanan perniagaan itu masih ada, walaupun taklah sehebat dulu, tapi masih berjalan. Namun kesian kepada yang terlibat direct industri tourism contohnya, daripada airline sampailah ke saya panggil lifestyle industry, salon, massage industri center, gaya hidup kita lah. Itu memang terjejas teruk. Ya, gym dan sebagainya. Benda-benda macam ni memang akan makan masa untuk mereka naik balik sebab dia bukan essential. So di previously mungkin antara benda yang orang nak hari-hari, tapi sekarang ni orang fikir ada priority yang lain daripada dibelanja ke tempat-tempat yang macam ni. Jadi ini antara industri peruncitan gaya hidup ni yang saya rasa amat terkesan akan makan masa untuk bangun balik untuk menjadi seperti mana sebelum COVID. Jadi perlu perubahan strategi, perlu perubahan dari segi konsep, dari segi penggunaan proses digital dan sebagainya supaya mereka boleh kekal relevan dalam industri. Cuma Cik Azhari bila sebut tentang yang awal-awal tadi, point tentang rental ataupun sewa, saya rasa sebelum umum PKS kita duk bincang dah. Itulah yang usahawan harapkan sebab tak kerja, tak ada sales, tak boleh nak bayar gaji, tapi sewa kena bayar. So bila diumumkan sebegitu, kerajaan bolehlah umum JLC yang berkait dengan kerajaan, tetapi swasta agak susah juga
juga kerajaan wajibkan mereka. Tapi inisiatif yang disediakan adalah kalau yang swasta bagi rental ini di moratorium kan, maka akan ada potongan cukai dibuat. Macam mana tengok inisiatif itu? Sekurang-kurangnya bila YAB PM mengumumkan inisiatif tentang penyewaan premis ni di peringkat GLC okey. Memang arahan. Jadi kemungkinan besar mereka akan follow, sama ada mereka nak follow apa yang PM cakap ataupun mungkin ada justifikasi yang lain lah untuk mereka bagi moratorium saja ke ataupun diskaun pada certain diskaun. Cuma di peringkat swasta pula cabarannya adalah kami kalau yang berniaga di tempat-tempat swasta ni memang kita lebih kepada berkomunikasi dengan orang yang memberikan sewa. Contoh kalau kita di shopping mall, komunikasi antara merchant dengan pemilik shopping mall tu memang perlu kata orang berinteraksi dengan lebih baik supaya ideanya adalah kita sama-sama nak kekal dalam perniagaan. Mereka perlukan merchant untuk kekal, kita juga perlukan shopping mall untuk teruskan perniagaan. Jadi benda ni saya rasa memberi satu cabaran yang berbeza kepada pemilik premis di premis swasta di shopping mall dan sebagainya. Dan jika betul mereka berjaya buat satu komunikasi yang baik, dan mudah-mudahan komunikasi itu membantu mereka untuk sama-sama kekal dalam industri lah. Untuk yang kerajaan ni kalau boleh saya mohon juga pada JLC yang memang direct dengan government, kalau boleh bagilah diskaun kepada macam-macam yang berada dalam premis ni. Sebab kalau kita bagi moratorium ni we still have to pay, kita masih kena bayar. Dan kesannya ini bukan main-main tuan, ini memang zero sales. Bila zero sale ni, dia bayangkan cash langsung tak ada, di dalam tabung dah habis kena korek. So that is the real apa yang berlaku di premis-premis usahawan-usahawan ataupun pemain PKS yang ada premis di tempat-tempat seperti shopping mall, airport dan sebagainya. Benda-benda macam ni saya rasa kerajaan perlu lebih mendalam. Kementerian terlibat, MOT contohnya di airport ataupun KPDCP dengan shopping mall perlu main peranan lebih tegas lah untuk kita bukan nak marah sesiapa, tapi at least sama-sama bekerjasama, sama-sama berbincang untuk cari penyelesaian terbaik lah antara kesemua pihak. Betul. Swasta kita harap-harapkan mereka dapat bantulah usahawan-usahawan kita. Cuma bila sebut perkataan moratorium, dulu-dulu kita jaranglah orang berbicara tentang moratorium. Tapi lepas bank bagi, penyewa rental pun bagi. Saya ada baca beberapa laporan berita luar negara. Ada banyak negara yang memang memetik secara langsung. Belajar daripada Malaysia, dan mereka pun cuba untuk memberikan moratorium kepada usahawan-usahawan dan juga rakyat mereka yang membuat pinjaman, hire purchase, rumah sebagai contoh. Bagaimana Prof melihat idea moratorium yang kita buat ini? Baik, moratorium dalam bahasa Melayu penangguhan. Itulah. Juga sebut moratorium, tak sebut penangguhan. Kita tetap kena bayar. Sanggup dulu. Cuma dia memberikan space, memberikan nafas lah. Nafas, betul. Buat sementara waktu dalam keadaan yang tak menentu ini, bila kita dapat penangguhan untuk membayar ansuran bulanan, monetary installment, itu satu relief satu relief dalam keadaan cash flow bermasalah bukan sekadar PKS, individu, tapi isi rumah pun 1 trilion lebih sedikit nilai hutang isi rumah. Betul. Di Malaysia ni satu jumlah yang besar, lebih 80% dari nilai GDP kita. Jadi kalau diberi moratorium ini, saya fikir dia sangat mengurangkan beban penanggung hutang tadi lah. Dalam masa yang sama, dia memberikan kita pengajaran juga. Bukan sekadar untuk isi rumah, bukan sekadar untuk businesses. Pengajarannya ialah supaya kita tidak go for high leverage business operation. Betul. Termasuk isi rumah. Betul. Kita perlu hidup within our means. Betul. Kerajaan juga mungkin kan. Kita perlu lihat kembali objektif makroekonomi. Supaya kita lihat measure yang lebih what you call it, mengambil kira
perubahan yang ada. Saya sangat setuju dengan bro. Ini cerita diri saya sendirilah. Kadang-kadang bila saya pun buat moratorium juga, bila rumah tak kena bayar sekejap, kereta tak kena bayar sekejap, rasa Allah nikmatnya gaji Kalau dulu gaji sampai sana ke sini ke sana, negatif. Tapi betul kadang-kadang kita bila sampai ke tahap ni baru kita boleh terfikir balik, rupanya kita ni banyak ambil benda ataupun bebanan kita setiap bulan itu hebat juga sebenarnya bro. Okey, kita ada pemanggil talian mungkin nak tanya soalan kepada Prof atau Encik Azari. Encik Yasin dari Kedah. Assalamualaikum Encik Yasin. Assalamualaikum Encik Yasin. Salam. Okey, Waalaikumsalam. Ya, Encik Yasin, ada apa soalan yang nak ditanya, silakan. Saya macam ni, saya dah pergi dekat BSN. Okey. Dia nak guarantor bermakna apa yang PM umum dengan apa yang bank ni tak sama. Okey, baik, faham. Okey, baik, Encik Yasin. Saya rasa ini dari sudut penyelarasan. Semalam pun ada ramai yang bertanya kepada CEO SME juga. Yang kadang-kadang bila pengumuman dibuat, tetapi pihak-pihak koordinator ini sedang menyelaras. Jadi akan ada mungkin ketidaksamarataan di situ. Mungkin saya nampak tadi tuan tadi bertanya tentang BSN direct kan. Kami baru saja buat live dengan BSN di bawah kelelaan InScan Institut Kebesaran Negara yang menerangkan sebenarnya apa pakej prihatin yang ada di BSN. Sebenarnya garantor tu memang ada dalam borang BSN. Cumanya saya bukan orang BSN tapi kalau BSN yang dengar ni boleh betulkan apa yang saya tahu lah. Garantor tu kalau ikut pakej prihatin tidak disenaraikan dalam requirement. Cuma itu memang dah ada dalam borang. Jadi boleh ditinggalkan dan hantar maklumat-maklumat tertentu saja untuk dapat bantuan pakej prihatin yang zero interest yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di BSN maupun di Tekun. Tapi Tekun saya belum ada detail yang lebih inilah. Macam kata tuan tadi, berilah masa sedikit kepada agensi untuk menyelaras sebab kita pun faham bila Perdana Menteri mengumumkan tu, agensi perlukan masa untuk menyusun semula requirement. Macam sebelum ni ada 2%. Sekarang PM dah announce 0%. Orang-orang baru pun belum ada lagi. Saya nampak BSN pun cepat. Bila dah tukar 2% ke 0%, dia bertukar di website-nya. Jadi kita nampak mereka cuba selagi bayu untuk perbetulkan kata orang kegelisahan, kekeliruan ni. Tapi berilah masa untuk agensi dan kepada usahawan jangan risau. Bagi saya mudah aja. Tak kisah apa pun berlaku, minta aja dulu. Sebab kalau you tak minta, you tak dapat. Kalau you minta, dapat tak dapat tu belakang kira. Minta dulu. Jadi jangan banyak fikir. Take action je dulu. Okey, betul. So saya rasa menjawablah soalan Cik Yasin tadi. Cuma berbalik juga isu penyelarasan. Sebab tu PM pun sebut unit laksana diwujudkan di bawah MOF supaya hal-hal sebeginilah kita tak mahu diumumkan sebegitu, tetapi ada orang yang tak faham jadi diviralkan benda-benda yang tidak faham, maka itu backfire juga to government. Macam mana? Ya, setuju. Ini isu mekanisme delivery, mekanisme penyampaian tadi perlu diperbaikilah dan mungkin memerlukan sedikit waktu juga. Sebab ada lag effect dia antara pengumuman dengan pelaksanaan. Saya rasa pihak berkenaan memperhatikan aspek ini. Okey, baik. Kita nak sekali lagi berhenti sekejap. Okey, lepas ni saya rasa banyak benda yang kita nak sentuh, terutama dari sudut lanskap besar lah. Ekonomi sangat penting juga. KDNK, bagaimana belanjawan 2020 yang telah pun diumumkan lalu, ada yang mengatakan dirombak secara besar-besaran dalam pada nak mendepani pakej ini. Mungkin Prof akan cerita selepas kita berehat sekejap. Bagaimana kalau mereka tiada EPF? Bagaimana kalau dia tiada SOCSO? Kalau nak berpandu hanya kepada cukai pendapatan tahun lalu, itu belum tentu menggambarkan pendapatan dia tahun ini.
memang kalau nak dikirakan untuk yang B40 semua harus dapat. Sebagai contoh, mereka yang telah menerima BSH itu memang layak untuk package prihatin. Tidaklah automatik, tetapi mereka seharusnya layak. Kalau ada juga yang tak dapat dan sebagainya, ini harus cuba dibantu. Saya bagi contoh, Finas melihat soal karyawan lakonan filem dan sebagainya. Di kalangan mereka ini ada penggiat-penggiat yang bergantung kepada gaji atau allowance harian. Mereka ni menggelar diri mereka sebagai freelance, majikannya tidak tetap. Kalau mereka ini sudah dalam BSH, itu tak timbul masalah. Bagaimana kalau mereka belum? Bagaimana kalau mereka tiada EPF? Bagaimana kalau dia tiada SOCSO? Kalau nak berpandu hanya kepada cukai pendapatan tahun lalu, itu belum tentu menggambarkan pendapatan dia tahun ini. Jadi bagaimana kalau dia ada kesukaran untuk memohon package ini? Jadi kita buat keputusan Finas harus membantu. Apa caranya? Mungkin kalau A tak kena, B tak kena, C tak kena, mungkin harus mewakili mereka bertemu dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Kita tolong sahkan. Tidaklah semudah saya menyebutnya, tapi harus dibantu mereka ini. Baik, kembali bersama kami dalam bicara naratif. Saya gantung soalan kepada Prof tadi. Kalau kita tengok dalam lanskap yang lebih besar, kita Belanjawan 2020 diumumkan Oktober pada tahun lalu, dan kita pun nak tak nak Oktober nanti dah ada belanjawan baru, tetapi ada banyak perkara yang telah pun diumumkan dalam pakej rangsangan ini sendiri. Bagaimana Prof melihat perkara-perkara yang terkini yang kita sebut sebagai dalam keadaan kecemasan ini telah pun diumumkan dalam peruntukan yang agak besar? Adakah ia mungkin boleh membantutkan perancangan untuk belanjawan-belanjawan yang akan datang? Soalan yang menarik, saya fikir. Dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang tidak pernah ada presiden duluan, kita perlu melakukan sesuatu yang luar biasa jugalah. Ini berarti mungkin kita tidak akan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang biasa kita pertimbangkan dalam keadaan yang biasa. Baik, dalam konteks belanjawan, dalam konteks package stimulus ni, sejumlah yang besar diumumkan, 260 bilion termasuk yang terbaru ni. Baik, tak semua sebenarnya dalam bentuk cash injection. Betul. Ya. Baik, seperti yang saudara tanya, dari mana dapat duit? Adakah ni duit daripada belanjawan yang lalu 2020? Betul. Baik, di sinilah saya fikir kerajaan mempunyai ruang, space yang agak luas, tidak terikat kepada satu belanjawan yang telah ditetapkan. Kerajaan boleh explore beberapa aspek yang tak normal. Contohnya, kalau fiscal deficit kita sekitar 3.3% terhadap GDP. Mungkin kerajaan akan explore potensi untuk go for higher deficit. Dan di sinilah ruang fiskal tu agak luas. Kita boleh misalnya go for cost cutting, penjimatan di berbagai sektor kerajaan. Kita boleh juga explore reallocation, rechanneling of allocation dari satu sektor kepada stimulus package tadi. Ataupun kita boleh juga pergi kepada meminjam daripada sumber-sumber dalaman tentunya, terutama daripada top GLC kita,
Dan juga kita boleh issue bond. Dan tambahan kerajaan pun dah menyatakan bahawa ia mungkin akan explore kemungkinan untuk go for higher fiscal deficit. Ini berarti ruang fiskal dalam bentuk bond, dalam bentuk meminjam, terutama daripada GLC kita yang top, satu yang sangat mungkin lah. So, apa yang jelas, saya percaya kerajaan boleh memenuhi apa yang ditawarkan itu, package yang ditawarkan, khususnya injection cash, lebih kurang 23 bilion ini. Yang mungkin datang dari berbagai proses, berbagai sumber yang saya sebut tadi kan, cost saving, rechanneling of allocation, dan juga daripada bond ataupun meminjam daripada sumber-sumber domestik. Mungkin tidak sumber-sumber luar lah. Kalau meminjam dari sumber domestik itu sebenarnya bukan isu besar. Macam seorang atuk meminjam daripada cucu. Ia hanya melibatkan perpindahan resources. Daripada satu ke yang lain, daripada poket kanan ke poket kiri. But still within our economy. Dan kalau kita issue bond, yang membeli bond tadi akan menerima pendapatan kupon, menerima pendapatan yang boleh dijadikan dividen. So bukan satu, not entirely is a loss to us. Dia ada benefit, dia ada manfaatnya pada ekonomi. Cuma kita kena bersedialah untuk menerima hakikat bahawa kerajaan akan go for higher fiscal deficit, dan ini kita harus faham bukan satu isu lah dalam keadaan seperti sekarang ini. This is the only way yang kerajaan boleh lakukan. Bukan Malaysia saja, tapi saya percaya sebahagian besar negara-negara di seluruh dunia akan go for this kind of stimulus yang memerlukan defisit yang lebih tinggi lah. Kalau dah sedia defisit, dia akan go for higher deficit. Kalau dalam keadaan surplus, mungkin tak ada masalah lah. Cuma surplus tu berkurangan lah. Betul. Wow, saya rasa pemerhati politik faham dengan jelas lah apa yang berlaku dalam negara. Kita mungkin rakyat yang tak faham sangat terma-terma ekonomi ni, kita rasa runsing. Tetapi itulah, kalau tak ada poket kanan, poket kiri, dia masih lagi berlega dalam ruangan kita yang ada. Cuma saya setuju perkataan penstrukturan secara besar-besaran, itu sangat penting. Usahawan pun kena buat penstrukturan secara besar-besaran juga. Kalau dulu mungkin wang itu di-channelkan kepada perkhidmatan yang kita ada. Tapi dalam pada kita berada pada tempoh kecemasan ini, PKP ini, kreativiti, inovasi usahawan itu sangat penting. Bagaimana mereka nak channelkan kepada benda-benda lain juga? Macam mana? Ya, bermulanya krisis COVID-19 ni dengan MCO, PKP ni, saya rasa usahawan memang akan perlu berubah secara 360 darjah. Total. Alright. Memang benda ni pun tak pernah berlaku pun sebelum ni. Recession tu biasa, tapi recession campur wabak adalah benda yang agak luar biasa. Mungkin 100 tahun sekali je berlaku. Jadi kalau usahawan tak berubah dari segi pendekatan, dari segi strategi, dari segi apa yang perlu dilakukan, takut nanti kita antara yang tergolong di kalangan golongan usahawan yang boleh gulung tikar. Na'udzubillah. Kita nak mengelak daripada itu selagi boleh, sebab kita sayangkan perniagaan kita. Yang penting saya rasa di peringkat pemain industri PKS ni, kita kena ada 3 konsep yang utamalah. Yang pertama, kita kena reflect balik apa yang 3R. Yang pertama, kita kena reflect. Yang kedua, kita kena reset balik semua benda. Dan yang paling berat nak disebut tapi perlu buat juga, kita kena restart balik semua. Reflect apa yang kita dah rancang sebelum ni, apa kelemahan kita sebelum datangnya COVID. Kita reset balik strategi kita dari pergi pendekatan, pendigitalan, human resource, financial dan sebagainya. Dan bila dah agak tersedia dan bersedia untuk menghadapi post-COVID, maka kita kena restart balik perniagaan, anggap macam kita baru mula berniaga pada hari yang pertama. Cakap memang mudah, melaksanakannya memang sangat payah, tapi itu hakikat yang berlaku pada MyPKS dan kita cuba buat yang terbaik lah untuk menyelamatkan bisnes. Cakap mudah, nak melaksanakan itu bukan satu perkara yang senang. Ramai juga yang minta saya tanya tentang macam mana dari sudut harga minyak dah turun,
tetapi ia tak berkadar dengan harga barang di pasaran. Kalau dulu harga minyak naik sikit, harga barang naik. Tapi sekarang ni harga minyak memang turun RM1.30 sen tak silap saya, N95. Tapi harga barang masih lagi kekal, dan juga ada kalanya yang tempat-tempat yang harga barangan itu tak cukup, maka ia meningkat. Mungkin apa yang kita boleh faham dari sudut itu, Prof? Saya fikir dia ada elemen masa, dynamics of time untuk kita lihat perubahan itu. Dan juga kita kena juga ambil kira skop perubahan itu. Adakah dalam aspek yang beberapa sahaja ataupun keseluruhannya. Jadi dia boleh berbeza. Dalam beberapa item yang kita lihat mungkin macam tak nampak berkurangan. Bahkan mungkin ada yang meningkat. Ya. Dalam aspek yang lain yang kita tak tahu, mungkin harga berkurangan. So secara umumnya kita belum nampak jelas lagi. Mungkin kita kena tunggulah statistik indeks harga pengguna yang terbaru untuk kita nampak macam mana kesan pengurangan harga minyak ni terhadap harga barangan secara keseluruhannya. Baik. Cuma terkait dengan pengurangan harga minyak, bagaimana pendapatan negara? Kita juga perlu berikan perhatian dengan perdagangan kita yang agak menyusut tatkala COVID-19 ini. Apakah isu itu dipandang serius oleh pemerhati ekonomi juga dari sudut hasil negara? Baik, ini juga menarik dan juga bukan mudah untuk kita huraikan kesan daripada pengurangan harga minyak terhadap pendapatan kerajaan dan juga ekonomi secara keseluruhan. Baik, kita ambil dulu satu senario yang normal dalam keadaan biasa. Ekonomi ataupun dunia tanpa COVID-19 ini. Penurunan harga minyak dalam konteks Malaysia memang akan mengurangkan pendapatan kerajaan dan seterusnya upaya kerajaan untuk berbelanja. Tetapi dalam masa yang sama, ia akan meningkatkan produktiviti sektor-sektor ekonomi dengan pengurangan dalam kos tadi. Jadi kita kena imbangkan kesan daripada pengurangan pendapatan kerajaan dan juga kesan daripada peningkatan dalam produktiviti sektor-sektor ekonomi. Boleh berlaku di mana kesan pada ekonomi itu akan lebih baik. Kalau kesan daripada peningkatan produktiviti sektor ekonomi mengatasi kesan daripada pengurangan pendapatan kerajaan. Tapi dalam konteks sekarang ini, dalam konteks di mana sektor ekonomi statik, tidak bergerak secara umumnya, kita tak nampak kesannya lagi kepada proses ekonomi, kecuali dalam sektor yang sangat terbatas. Tapi untuk kerajaan dijangkakan harga minyak akan stabil pada harga mungkin $30. Ini bergantung pada tindakan daripada negara-negara pengeluar minyak. Mereka pun memerhatikan juga, mereka pun terkesan dengan harga yang rendah ini. Kalau mereka meningkatkan harga dengan mengurangkan output, kita mungkin akan mendapat kesan ataupun manfaatnya. Baik, apapun secara umumnya, kalau pendapatan kerajaan berkurangan, katalah 10%, GDP kita, KDN kita akan berkurangan hampir 1%. About 0.8% lah. Itu berkaitan secara linear. 10% pengurangan dalam pendapatan kerajaan, GDP kita akan berkurangan hampir 1% ataupun 0.8%. Kurang lebih begitu. Dan juga pendapatan keseluruhan ekonomi, ini pendapatannya bukan GDP pula. Pendapatan isi rumah, pendapatan faktor-faktor pengeluaran boleh berkurangan sehingga 4%. Ini kesan daripada pengurangan pendapatan kerajaan sebesar 10%. Pendapatan isi rumah, pendapatan faktor pengeluaran ataupun pendapatan keseluruhan sumber-sumber ekonomi termasuk isi rumah sebesar 4% berkurangan. Jadi agak besar ni dalam keadaan yang sekarang ni di mana tindak balas produktiviti itu tidak berlaku. So bermakna pengurangan dalam pendapatan kerajaan akan
mengurangkan lagi tekanan kepada proses ekonomi itu. Sebab itulah kita perlu pada rangsangan-rangsangan tadi. Kita counter weight, kita imbangi dengan merangsang perbelanjaan pengguna. Melalui cara-cara yang kita semua telah maklum, dengan subsidi gaji, dengan bayaran one off untuk M40, untuk B40 dan sebagainya. Diharapkan dia akan mengekanglah pertumbuhan ekonomi daripada terus menjunam. Okey, baik. Okey, saya rasa ramai yang faham tentang realiti itu. Kita nak ambil pemanggil sekejap, Prof. Siapa di talian Encik Abdullah. Encik Abdullah dari Seremban katanya. Assalamualaikum Encik Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua perkara lah. Okey, silakan. Pertama sekali tentang pakej rancangan ekonomi ini. Untuk salah satu untuk membantu rakyat dengan mengeluarkan belanja yang begitu besar lah. Lebih lagi di masa COVID-19 ni. Pada saya, jika kita beri wang kepada rakyat dan rakyat akan belanja dan wang itu akan berlegar, tidak lagi statistik macam dulu. Ia boleh mengembirakan bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada peniaga dan ekonomi akan tumbuh baik lagi. Apa pandangan? Dan lagi satu, apa akan berlaku lepas COVID-19 ni? Macam mana kita untuk mengatasikan ekonomi negara? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Syekh Abdullah Osman. Saya rasa yang pertama tadi memang kita dah cerita daripada awal lah senario ekonomi. Cuma apa yang akan berlaku selepas PKP ini sangat penting juga. Dan Prof akan jawab selepas kita berehat sekali lagi. Jumpa selepas ini. Baik, kembali bersama kami dalam bicara naratif. Saya rasa kalau ada yang mungkin belum tahu lagi, hari ini KPKT telah pun berbincang dengan Persatuan Pemberi Pinjaman Wang ataupun Kredit Komuniti dan Persatuan Pajak Gadai telah pun bersetuju memberikan moratorium selama 3 bulan dan Persatuan Peminjam Wang setuju mengecualikan caj kelewatan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi syarikat kredit komuniti juga dah diingatkan supaya tidak mengenakan caj faedah melebihi yang ditetapkan. Dan premis syarikat kredit komuniti dan pemegang pajak gadai dibenarkan beroperasi selama 2 hari seminggu dan tempoh masa operasi adalah dihadkan kepada 9 pagi hingga 2 petang sahaja. Jadi siapa-siapa nak berurusan dengan pajak gadai ini, saya rasa anda boleh berbuat demikianlah 2 hari seminggu. Rasa lepas ni mereka akan umumkanlah hari apa akan dibuka untuk pajak gadai ini. Baik, kita ada lagi dalam 5 minit lagi. Saya rasa kena jawab soalan Abdullah Osman tadi. Penting juga. Kita duduk bincang dalam situasi PKP. Apa yang akan berlaku selepas PKP? Baik. Satu soalan ataupun bayangan yang saya rasa hampir semua kita terfikir kan. Ya. Kadang-kadang kita terfikir tentang kesihatan kita ni. Kita terfikir juga apa akan jadi setelah pandemik ini dapat kita atasi. Saya rasa yang paling penting yang mungkin tak berkait sangat dengan ekonomi tapi dia berkait juga cara tak langsung ialah aspek cara kita melihat manusia itu sendiri. Saya percaya aspek-aspek ataupun nilai-nilai kemanusiaan akan lebih terselah setelah inilah. Dan ini boleh memberikan pengaruh kepada struktur dan proses ekonomi jugalah. In the end. Ya. Baik. Tadi saya sebut tentang PKS ataupun SMEs. Termasuklah kita semua isi-isi rumah, keluarga-keluarga individu yang high leverage, yang hidup agak not within their means kan. Ini mungkin akan satu yang kita akan fikirkan ya. Bermakna kita mungkin akan melihat aspek resiliensi, ketahanan, daya tahan ekonomi keluarga, daya tahan ekonomi negara, daya tahan ekonomi perniagaan lebih daripada aspek yang biasa kita lihat. Contohnya nak maximize market share, nak maximize profitability, but instead kita akan lihat how can we be more resilient kan dari segi proses, dari segi gerak kerja kita, sama ada dalam konteks keluarga, dalam konteks individu
syarikat perniagaan ataupun kerajaan itu sendiri. Jadi itu saya fikir aspek kemandirian, aspek resiliensi ekonomi itu akan diperhatikan. Dan ini memerlukan contohnya kayu ukur yang sesuai lah untuk mengukur ketahanan ekonomi, baik di level di peringkat keluarga, baik di peringkat syarikat dan juga negara. Kemudian kita tahu dalam keadaan lockdown ini online teknologi atas talian sangat digunakan, sangat berperanan. So kita boleh membayangkan in the future this digital based processes by education termasuk businesses akan lebih terserlah, akan lebih digunakan. Kemudian aspek do it yourself ini dalam konteks ataupun berkait dengan aspek kemandirian, aspek ketahanan ekonomi. Do it yourself industry saya rasa akan lebih terserlah. Seperti di negara-negara maju, ekonomi itu dicirikan oleh do it yourself. Dan kita lihat IKEA di sini. Dia ditubuhkan, dia what you call it, dia expand, dia berkembang kerana adanya that kind of sikap, attitude, do it yourself. Jadi saya rasa akan datang aspek ini akan lebih diperhatikan. Kita akan cuba untuk do it yourself, sama ada untuk meningkatkan pendapatan, to look into the gig economy contohnya kan, ataupun to go for cost saving dengan menanam sedikit mungkin sayur-sayuran di belakang rumah untuk cost saving, whatever cara yang boleh menguatkan ketahanan ekonomi. Saya rasa ini akan lebih terserlah. Kemudian adalah aspek pertanian. Selama ni kita agak abaikan pertanian, so-called sunset lah. But in the future, I think pertanian akan lebih menyerlah. Particularly food agriculture, pertanian makanan akan lebih diperhatikan. Okey, baik. Terima kasih Prof. Sekejap je masa. Saya rasa kena sebagai penutupnya kita digital ni kena buat tajuk sejam yang lain. Tak sempat nak cerita hari ni. Cuma last note kepada usahawan. Ringkasnya saya rasa usahawan, kerajaan maupun pengguna yang penting tolong support lokal. Teruskan berbelanja. Pada usahawan tolong cari sumber bahan mentah di dalam negara selagi boleh, dan kerajaan juga cari sumber-sumber yang boleh datang daripada tempatan. Dan sekurang-kurangnya ekonomi itu masih berjalan. Dan seperti mana kata Prof tadi, pendigitalan, remember digitalization is no more an option, is a must nowadays. Itu je lah harapan saya kepada semua PKS yang berada di Malaysia. Alright, terima kasih banyak. Sekejap je masa. Kita ada Profesor Dr. Jamal Osman, Timbalan Pengarah MIER. Terima kasih juga Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Ini mungkin boleh membuka minda dan juga memberi rangsangan baru kepada kita semua selepas PKP, apa yang perancangan yang perlu kita lakukan supaya hidup kena diteruskan. InsyaAllah moga-moga lebih baik yang akan datang. Terima kasih. InsyaAllah ada lapangan lain kita bersama lagi. Terima kasih banyak. Baik, kita berakhir di sini. InsyaAllah terus setia bersama kami di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM. Esok ada lagi bicara naratif dan tetamu lain pula kita akan datangkan ke sini untuk memberikan banyak input kepada semua. Saya Syarif Surafuddin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.